Salam sejahtera, pembentalan kali ini adalah berkaitan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPBB. Kami dari kumpulan 2 PSMP B4, kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Arif bin Sabtu, Muhammad Taufik Hidayat bin Husni, Muhammad Ijaz Syami bin Basri, Nuri Arya Atika binti Abdul Razak, dan saya Hijauan. Bagi PID pula, kami telah memilih 2 subjek khusus iaitu subjek EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran dan subjek BAMB 3052 Seni dalam Pendidikan. Hasil pembelajaran khusus bagi EDUP 3033 ialah membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, dan kaedah pengajaran masa kini. Selain itu, menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Hasil pembelajaran khusus bagi BMMB 3052 ialah mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi bidang bahasa Melayu di sekolah rendah. Jadi, kami telah merancang satu kit pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran khusus kedua-dua subjek ini dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan pembentang saya. Baik, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang kit pembelajaran yang telah kumpulan kami hasilkan. Bagi memenuhi kehendak kedua-dua kursus ini, kumpulan kami telah menghasilkan satu kit pembelajaran yang diberi nama Pocket Doraemon. Kenapa kit ini diberi nama Pocket Doraemon? Kerana terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kit ini. Sebagai contoh, guru boleh merancang satu aktiviti dan diletakkan di dalam setiap sampul surat yang berada di dalam kit ini. Oleh itu, kit ini diberi nama Pocket Doraemon. Seperti yang telah saya katakan tadi, kit ini dapat memenuhi kehendak khusus BMMB 3052 iaitu Seni dalam Pendidikan dan EDUP 3033 iaitu Murid dan Pembelajaran. Mari kita lihat elemen STP yang terdapat di dalam kit pembelajaran yang kumpulan kami hasilkan. Elemen yang pertama iaitu seni visual, iaitu penggunaan bahan maujud untuk pengukuhan murid. Kit ini mempunyai pelbagai warna dan ilustrasi yang dapat menarik minat murid. Yang kedua, elemen seni pergerakan. Contohnya, bukan lokomotor seperti duduk, berdiri, membongkok dan sebagainya mengikut arahan yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, elemen seni muzik. Sebagai contoh, murid dapat menyanyikan lagu lompat si katak lompat atau mendengarkan lagu atau sebagainya mengikut aktiviti yang akan dijalankan oleh guru. Nilai tambah yang terdapat di dalam kit ini ialah kit ini mesra pengguna, kos yang rendah, ringan dan mudah untuk disimpan. Jadi, kit ini mudah untuk digunakan oleh guru untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dalam proses PDP. Seterusnya, bagi memenuhi kehendak khusus EDUP 3033, kit ini telah menggunakan satu pendekatan iaitu konsep induktif. Dan strategi yang digunakan di dalam kit ini ialah berpusatkan murid atau berpusatkan bahan atau berpusatkan masalah bergantung kepada aktiviti yang akan dilakukan oleh guru. Kaedah pengajaran kit ini ialah sumbangsaran dan penyelesaian masalah. Keunikan kit ini ialah fleksibel dan menarik kerana kit ini boleh digunakan untuk mengajar kemahiran mendengar, mengajar kemahiran bertutur, mengajar kemahiran membaca dan mengajar kemahiran menulis. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan dapat disesuaikan mengikut topik ataupun tajuk yang ingin diajarkan guru pada hari tersebut. Berikut merupakan contoh-contoh aktiviti yang terdapat di dalam kit ini. Sebagai contoh, bentuk-bentuk asas. Ini kita boleh terapkan dalam mata pelajaran matematik. Contoh ini pula bagi menerapkan kemahiran membaca dalam kalangan murid. Aktiviti di dalam gambar merupakan aktiviti yang menerapkan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, aktiviti ini menerapkan kemahiran bertutur dalam kalangan murid. Misalnya, murid dapat menyanyikan lagu lompat si katak lompat.
Oleh itu, pelbagai aktiviti yang terdapat di dalam samput ini dapat menaikkan semangat murid dan memotivasikan mereka lagi di dalam kelas. Jadi, murid-murid akan berasa lebih semangat dan lebih seronok ketika guru sedang menjalankan aktiviti atau guru menggunakan kit pembelajaran ini dalam proses PDP. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seterusnya ialah model pembelajaran yang kami gunakan untuk menyediakan kit pembelajaran tersebut. Jadi kami telah menggunakan 3 komponen, iaitu komponen perhubungan, komponen belajar cara belajar dan komponen aspirasi. Jadi ketiga-tiga komponen ini adalah untuk melibatkan penglibatan pelajar secara bermakna sebagai rakan pembelajaran. Baik, bagi komponen perhubungan adalah merupakan asas sosial yang penting bagi semua manusia yang sentiasa memerlukan tujuan dan makna dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua ialah belajar cara belajar. Dalam komponen ini, murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran. Yang terakhir ialah komponen aspirasi, iaitu pencapaian murid dipengaruhi oleh jangkaan mereka terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap mereka. Baik, menggunakan ketiga-tiga komponen tersebut, kami telah menyediakan soalan untuk dibincangkan bersama-sama dengan rakan pembelajaran, iaitu kami menggunakan kajian yang bertajuk Kecerdasan Emosi Murid berdasarkan teori kecerdasan emosi Daniel Goleman. Iaitu terdapat 4 objektif yang kami gunakan, iaitu yang pertama, untuk meneroka tahap penguasaan kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar sekolah. Yang kedua, untuk meneroka cara bagi mengenali pelajar yang mengalami masalah kecerdasan emosi. Yang ketiga, meneroka masalah kecerdasan emosi yang dialami oleh murid dan kesannya terhadap perkembangan pelajar. Dan yang terakhir ialah untuk meneroka kaedah yang digunakan oleh guru bagi menyelesaikan masalah kecerdasan emosi kanak-kanak. Baik, daripada perhubungan kami dengan rakan pembelajaran iaitu Dr. Yazid, kami telah mendapat pengesahan daripada beliau terhadap soalan-soalan yang telah kami sediakan. Jadi berikut adalah merupakan bukti daripada perhubungan kami dengan rakan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan meneruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu perkongsian pengalaman pembelajaran. Terdapat 3 komponen utama dalam subtopik ini, iaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua, kemahiran, dan yang ketiga adalah konsep. Baiklah, kita akan membicarakan apa itu pengetahuan terlebih dahulu. Pengetahuan adalah apa yang guru pelatih atau kita yang perlu tahu sebelum kita memulakan pembelajaran. Yang pertama ialah keadaan emosi setiap murid-murid semasa sesi pembelajaran sedang berlangsung. Keadaan emosi ini kita telah belajar dalam subjek murid dan pembelajaran, dan kita telah melakukan soal sidik semasa kita menjalani pengalaman berasas sekolah. Dan yang kedua ialah kaedah PDP yang sesuai dengan tahap kecerdasan emosi setiap pelajar. Di sini guru pelatih atau kita perlu tahu apakah kaedah PDP yang sesuai dengan tahap kecerdasan emosi setiap pelajar, kerana tahap kecerdasan emosi setiap pelajar adalah berbeza-beza. Yang ketiga ialah keberkesanan kit pembelajaran yang disediakan sama ada mampu membantu pelajar atau tidak. Yang kedua adalah kemahiran. Kemahiran ini apa yang guru pelatih dapat buat. Yang pertama ialah dengan menjadikan kit pembelajaran yang bersesuaian dengan keadaan nombor baru yang kita tahu di mana nombor baru ini banyak sesi pembelajaran dan pembelajaran bermula dari rumah. Yang kedua ialah menerapkan seni dan nilai-nilai TMK serta nilai murni dalam sesi PDP. Dan yang terakhir ialah menghubungkan antara kit pembelajaran dengan tahap emosi setiap murid, di mana setiap kit pembelajaran yang disediakan atau yang dihasilkan haruslah bersesuaian dengan tahap emosi setiap murid, di mana tidak boleh melampaui atau melebihi batas setiap emosi setiap murid-murid, kerana ia boleh mengganggu tahap penerimaan dalam sesuatu sesi pembelajaran itu. Yang terakhir ialah konsep.
Konsep ini adalah pengaplikasian seumur hidup. Yang pertama ialah pengalaman menyediakan atau mereka kit pembelajaran yang bersesuaian dengan murid. Jadi guru harus tahu bagaimana untuk menyediakan kit pembelajaran yang bersesuaian dengan setiap murid. Yang kedua ialah penerapan elemen seni dalam sesi pembelajaran seperti seni pergerakan, seni visual dan seni muzik. Dan yang terakhir ialah emosi murid akan mempengaruhi tahap kefahaman maupun penerimaan mereka dalam sesi pembelajaran dan pengajaran PDP atau sesi PDP. Baik, seterusnya saya akan sambung pula dengan bicara saya iaitu berkaitan cabaran yang dihadapi dalam pembelajaran bagi subjek BMMB 3052 iaitu seni dalam pendidikan dan EDUP 3033 iaitu murid dan pembelajaran. Antara cabaran yang dihadapi ialah yang pertama, kesukaran mencari bahan-bahan kit pembelajaran seperti gam yang kuat supaya kit dapat melekat dengan baik. Seterusnya ialah kesukaran untuk memikirkan aktiviti yang perlu diletakkan di dalam sampul surat kerana sampul surat yang banyak. Seterusnya ialah kesukaran untuk memikirkan sesuatu idea atau kit yang dapat meningkatkan tahap emosi murid. Oleh itu dapat kita lihat di sini cabaran-cabaran yang dihadapi ini telah pun diatasi melalui langkah yang proaktif daripada kami. Namun meskipun kami berhadapan dengan cabaran ini, tapi atas sokongan dan bantuan daripada rakan-rakan, setiap cabaran yang kami hadapi dapat kami atasinya dengan baik. Seterusnya ialah bagaimana kit dapat membantu dalam mengurus tahap emosi murid. Aktiviti yang banyak di dalam kit membuatkan murid-murid berasa seronok kerana tidak hanya melakukan satu aktiviti sahaja. Aktiviti yang pelbagai dapat mengasah kemahiran dan bakat murid dalam sesuatu aktiviti. Kit yang dihasilkan dapat merangsang daya kreativiti murid dengan adanya aktiviti yang mencabar tahap pemikiran mereka. Disebabkan situasi pandemik ini, murid terpaksa melakukan proses pembelajaran di rumah. Hal ini menyebabkan murid tidak bermotivasi ketika kelas berlangsung. Kit ini dapat menaikkan semangat murid ketika belajar dan murid akan menjadi lebih gembira ketika belajar. Dapat kita lihat di sini melalui kit ini telah melibatkan pelbagai penghasilan yang menarik dan sekaligus akan memupuk semangat serta minat pelajar untuk menjadi lebih seronok dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti ataupun topik pembelajaran yang ingin diajarkan oleh guru-guru. Oleh itu, kit atau yang telah disediakan sangat membantu murid-murid dalam usaha untuk meningkatkan tahap kecerdasan emosi pelajar dalam situasi pandemik yang sedang kita hadapi ini. Seterusnya ialah saya akan beralih pula kepada konsep 6C yang dapat kita lihat di sini. Antara elemen yang terkandung dalam konsep 6C ialah critical thinking, C yang kedua creative thinking, collaboration, seterusnya communication, diikuti dengan karakter dan akhir sekali konsep 6C yang terakhir ialah country. Oleh itu, melalui kit yang disediakan terdapat beberapa elemen yang turut kami selitkan konsep 6C ini dalam penghasilan kit tersebut, iaitu antara elemen yang telah terkandung dalam kit tersebut ialah elemen communication, iaitu communication ini bukan sahaja melibatkan komunikasi antara pelajar, malah penglibatan komunikasi dua hala antara murid dan guru amat memainkan peranan supaya pelaksanaan aktiviti ataupun langkah penggunaan kit tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya ialah collaboration, iaitu melibatkan penglibatan antara pelajar-pelajar apabila menggunakan kit pembelajaran ini. Dan seterusnya ialah critical thinking. Seperti kita tahu, di dalam sampul tersebut pada peringkat awal murid-murid tidak mengetahui dengan lebih lanjut apa kandungan yang ada di dalam sampul itu. Oleh itu, melalui penerapan critical thinking ini, setiap cabaran ataupun isu yang dilontarkan kepada pelajar dapat diatasi ataupun secara tidak langsung dapat mengasah corak pemikiran kritis pelajar-pelajar ini. Itu merupakan antara elemen yang telah pun diselitkan dalam penghasilan kit ini.
Sekian sahaja daripada kami. Itu sahaja pembintangan. Sekian, terima kasih.